Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan sambung tajuk yang seterusnya iaitu pengembangan dan pengecutan bahan. Okey. Pertama, cikgu akan terangkan pada kamu apa dia bahan. Bahan di sekeliling kita ada 3 bentuk. Pertama, bahan yang dalam keadaan pepejal, yang berbentuk pepejal. Contohnya batu, buku, pensel. Yang kedua, bahan dalam bentuk cecair. Kamu tahulah, air. Kan contohnya air, tak kiralah air kopi, air susu. Dan kemudian, bahan dalam bentuk gas. Contoh yang paling dekat, udara yang kamu hirup. Ataupun udara yang kamu sedut. Okey. Ketiga-tiga bahan ni, apabila ia menerima haba, dia akan jadi panas. Dan seterusnya, bila dia panas, tentulah suhunya akan meningkat. Dan bahan tersebut akan mengembang. Sama ada air ke udara ke, apabila dia terima haba, dia akan mengembang. Bukan sahaja pepejal. Okey, seterusnya, bahan apabila kehilangan haba, bahan tersebut akan sejuk. Akan jadi sejuk. Maksudnya haba dibebaskan, haba dikeluarkan, bahan tersebut akan jadi sejuk. Bila dia sejuk, bila bahan tersebut sejuk, suhu dia akan menurun. Menurun suhu dia menjadi semakin rendah. Kalau bahan dipanaskan, contohnya air mendidih, suhunya 100 darjah Celsius. Kamu dah belajar kan, takat didih air 100 darjah Celsius. Apabila dia disejukkan, dibiarkan, suhu dia akan menurun dan menjadi suhu bilik. Kalau suhu bilik kita 32 darjah Celsius, air itu akan sama dengan suhu bilik kita, 32 darjah Celsius. Maksudnya apabila disejukkan, suhu akan menurun. Apabila air yang 32 darjah Celsius tu dimasukkan dalam peti ais, dia makin kehilangan haba. Bila diletakkan dalam peti ais, maksudnya air tersebut semakin kehilangan haba, ia akan menjadi semakin sejuk dan suhunya akan menurun. Bila suhu menurun, bahan tersebut akan mengecut. Ada 3 situasi: terima haba, panas, suhu meningkat, mengembang; kehilangan haba, sejuk, suhu menurun, dan bahan tersebut akan Tengok seterusnya situasi dalam buku teks muka surat 154. Okey, situasi pertama, air panas dimasukkan dalam sebiji botol. Kemudian, botol yang mengandungi air panas tersebut ditutup. Apa yang berlaku? Tutup botol tersebut tercabut. Kenapa tutup botol tersebut tercabut? Kerana air panas yang kamu masukkan dalam botol itu telah memanaskan udara dalam botol. Ada udara dalam botol kan? Air panas yang separuh tu, sebahagian tu akan memanaskan udara dalam botol. Bila udara dipanaskan, udara akan mengembang. Tadi cikgu kata semua objek akan mengembang apabila dipanaskan. Bila udara mengembang, udara tersebut akan menolak tutup botol dan tutup botol tersebut akan tercabut. Seterusnya, situasi kedua, seorang budak cuba untuk memisahkan 2 biji gelas tetapi tidak boleh. Apa yang dilakukan oleh budak tersebut? Dia telah memasukkan ais dalam sebiji gelas. Gelas di atas tu dia masukkan ais. Apa yang berlaku? Gelas tersebut boleh dipisahkan. Okey, kenapa gelas tersebut boleh dipisahkan? Kerana ais yang dimasukkan dalam gelas tersebut dan gelas tu akan menyebabkan gelas itu kehilangan haba.
Apabila gelas kehilangan haba, kita dah belajar pepejal bahan apabila kehilangan haba dia akan mengecut. Apabila mengecut, saiz dia menjadi lebih kecil. Apabila dia lebih kecil, gelas tersebut mudah dipisahkan antara satu sama lain. Dua gelas tersebut boleh dipisahkan sebab saiz gelas di atas tu menjadi lebih kecil. Okey, seterusnya kita tengok situasi uji kaji pada muka surat 155. Uji kaji tersebut ialah uji kaji memasukkan bola dalam gelung. Okey, di peringkat awal bola tersebut boleh dimasukkan di dalam gelung. Tetapi setelah bola tersebut dipanaskan, bola tersebut tidak boleh lagi dimasukkan ke dalam gelung. Kenapa? Sebab bola tersebut telah mengembang apabila dipanaskan. Saiznya menjadi lebih besar. Kemudian apa yang dilakukan? Dicelupkan bola tersebut dalam air dan suhu dia menurun. Bola tu akan kehilangan haba, suhu dia menurun dan bola tu mengecut dan dia akan boleh dimasukkan balik dalam gelung. Okey. Seterusnya kita tengok uji kaji dalam buku teks kamu muka surat 157. Yang mana kita masukkan muncung belon pada botol plastik. Kemudian botol plastik tu kita letakkan dalam air panas. Botol tu kita letakkan dalam air panas. Apa yang berlaku? Belon tersebut mengembang. Kenapa belon mengembang? Kerana air panas telah memanaskan udara dalam botol menyebabkan udara itu mengembang. Bila udara dalam belon mengembang, saiz belon akan menjadi lebih besar. Kemudian botol tu dimasukkan ke dalam ais. Apa yang berlaku? Saiz belon mengecut ataupun kembali kecil. Kenapa saiz belon tersebut menjadi kecil? Sebab udara itu telah kehilangan haba. Udara dalam botol telah kehilangan haba menyebabkan udara mengecut. Jadi cikgu harap kamu faham bahawa ketiga-tiga bahan akan mengembang dan akan mengecut apabila menerima dan kehilangan haba.